Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu kan. Mudah-mudahan kita dapat buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita buat, apapun yang kita buat sekarang dan sepanjang hari ini, kita nak buat yang terbaik. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Dan kita ada azam, itu yang paling penting. Membezakan kita dengan orang lain, apa dia? Ialah iman, takwa. Dan jadi kita nak jadi orang beriman, maka kita manfaatkan dengan apa yang Allah bagi. Apa saja yang Allah bagi. Kan? Berapa ramai manusia lalai, kata Nabi SAW, bila diberi sihat, diberi masa lapang. Ini Nabi bagi tahu. Berapa ramai orang yang diberi kesihatan tapi lalai dengan Allah. Berapa ramai orang yang Allah bagi sihat, usianya masih muda, masih kuat, masih bertenaga, tapi ditinggalkan Allah. Nampak? Kita pergi masjid, kan? Kita pergi masjid, kita dapat lihat dengan terang jelas, sudah terang lagi bersuluh, berapa ramai anak muda, remaja yang berada di masjid. Kat mana mereka sebenarnya? Kat mana mereka? Bukankah kita mempunyai pemuda yang sangat banyak di Malaysia, tapi di mana mereka bila Allah panggil? Bila laungan azan Allahu Akbar, di mana mereka? Nampak tak? Kat mana mereka sebenarnya? Bila Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita masa lapang, kita biasanya lalai dengan Allah. Kita biasanya angkuh dengan Allah. Kita biasanya leka dengan dunia. Kita terperangkap, kita terperdaya nikmat dunia. Siapa nak sedarkan mereka ni? Siapa yang nak bangkitkan mereka? Siapa yang nak pulihkan kecederaan pemikiran dan juga keyakinan mereka? Siapa yang nak perbetulkan keyakinan mereka yang dah rosak? Kita dah sebenarnya. Kita yang sedar, kita yang mungkin dah tua, yang mungkin dulu kita juga sama macam mereka. Di saat kita diberi masa muda, di saat kita diberi masa lapang, di saat kita sihat, kita juga sama macam mereka, tinggalkan Allah, tak kenal masjid, tak kenal ibadah. Tapi hari ini Allah bagi kita masa tambahan, masa-masa kecederaan, usia 60 ke atas, dan masa-masa kecederaan. Hari ini kita tersedar daripada lamunan. Kita terbangkit daripada mimpi ngeri kita. Subhanallah, alhamdulillah. Maka untuk menembus kesilapan kita, untuk membayar balik kealpaan kita, kita kejut anak muda yang tertidur. Dulu kita tak dikejut. Sebab mereka yang ada masa kecederaan, mereka lupa nak memberi manfaat pada orang lain. Mereka sedang leka selamatkan diri sendiri sampai terlupa bahawa di sekitar hidup mereka banyak orang lemas. So kita sekarang yang dah terfikir, dah terkejut daripada mimpi ngeri, mimpi yang menakutkan, kita dah terkejut, kita dah ada kesedaran, maka tolong buat kerja agama ni. Bangkitkan anak muda yang dulunya kita pernah buat macam tu. Jadi jangan habiskan masa dengan mengata orang apa nak jadi budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kita lah budak-budak sekarang. Yang leka, yang lalai, main motor, pergi rock, pergi pamfet, tengok konsert. Tu orang macam saya lah. Saya tergolong macam tu. Nampak tak? 30 tahun selepas tu, kita terbangkit, terkejut daripada mimpi ngeri. Kita mula nak jaga amal, maka jangan lupa bahawa anak-anak hari ini tak ada orang nak kejutkan, maka kita kena kejutkan. Mudah-mudahan dengan ada live seperti ini mampu kejutkan diri kita semua yang terkesan dengan nikmat dunia, kan? Yang masih lagi tidur kerana seronoknya didakap oleh dunia, kan?
Kalau anak muda tu satu hal, dah usia macam kita 50, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih lagi tidur, masih lagi main handphone, masih main game. Ya Allah, main game. Nampak tak? Boleh main game satu keluarga. Ya Allah. Tapi tadarus satu keluarga tak buat. Solat jemaah satu keluarga tak buat. Subhanallah. Zikir satu keluarga tak ada. Tapi main game satu keluarga ada. Macam mana? Subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan ada live seperti ini, kita dapat hantar mesej keras ini pada sahabat-sahabat teman-teman kita. Hari ini hari Sabtu, sebagian besar daripada kita sedang bercuti. Mudah-mudahan video seperti ini, live seperti ini sedang mengetuk bukan pintu rumah mereka. Kita masuk aja tak payah ketuk. Kita nak ketuk hati-hati mereka. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini doa zikir ni kena hafal. Zikir ni kena pertahankan, kena bawa tiap-tiap hari. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita nak kekal berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diredai oleh Allah. Kita dah berada di jalan ni, kita takut kita salah jalan, kita takut kita alpa, maka kita kejut orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kita bangkitkan semangat orang, mudah-mudahan semangat yang kita ada terus berkibar, terus berkobar sehingga hari terakhir kita. Sebab tu kita sentiasa minta doa, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jangan sombong. Hanya kerana kita ni imam, hanya kerana kita pengurusi masjid, hanya kita ahli masjid, maka kita tak buat kerja agama. Kita tak ambil tahu tentang jemaah yang kurang. Kita tak kisah jemaah tak ada. Janji kita pergi masjid. Bukan itu yang Nabi bawa. Bukan itu Nabi perjuangkan. Bukan. Orang yang sentiasa mengingatkan orang lain, itu yang Nabi buat. Orang yang sentiasa fikir orang lain, itu yang Nabi buat. Bukan fikir untuk musnahkan orang. Fikir nak bawa mereka bersama-sama dalam perjalanan yang diredai, yang dirahmati, yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan live seperti ini, video seperti ini mampu kejutkan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang sedang tidur dan nama umurnya 50 masih tergolek atas katil. Tak lama lagi katil kita bertukar menjadi long jenazah. Tak lama lagi rumah kita kena tinggalkan, berpindah rumah baru. Rumah baru tu bergantung pada amal kita. Nak banglo ke, nak rumah awam ke, nak rumah pangsa ke, nak rumah PPRT ke. Rumah macam mana bergantung pada bekal kita. Kalau kat dunia bekal kita adalah duit, dengan duit yang banyak kita boleh beli apartmen, dengan duit yang banyak kita boleh penthouse. Tapi di akhirat, di alam barzah, nak beli taman-taman syurga Allah agar rumah kita yang gelap gelita jadi cerah terang menerang, ialah bekal. Amalan kita yang kita sandarkan, yang kita letakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, pastikan video ini kita share pada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam keadaan kesulitan, kepayahan, mereka mula give up dengan Allah. Mereka mula tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mula lupa pada Allah. Mereka mula tinggalkan solat. Itu kita takut, kita bimbang. Kita nak dengan usia kita yang semakin yang berbaki, entah bila akan pergi. Kubul kata mari, rumah kata pergi. Maka tolonglah kita bangkitkan jiwa kita, semangat kita, dan bukan sekadar kita. Kita nak bangkitkan jiwa dan semangat keluarga kita. Kita nak bangkitkan jiwa dan semangat rakan-rakan teman-teman kita. Dan semua umat manusia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Jadi kita pergi ke satu sudut sekarang. Sahabat-sahabat. Dan hari ini kita ada peluang. Hari ini Allah kirimkan lagi nafas yang nantinya sudah tidak menjadi teman kita. Hari ini Allah masih bagi kita peluang kesihatan yang satu hari nanti Allah tarik. Ada yang Allah sakitkan, ada yang Allah hantar terus balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di kesempatan yang masih ada, di kesempatan yang berbaki ini, sahabat-sahabat, teman-teman, Pak Aris nak tanya pada anda. Di ruang komen jawab untuk membolehkan kita meneruskan perjalanan live kita pada hari ini. Bagi tahu saya. Jawapannya saya. Jawapannya hanya saya je. Siapa nak buat kebaikan hari ini? Siapa yang ada azam nak buat kebaikan hari ini? Tulis saya. Paling nak tengok berapa ramai orang ada keazaman. Ada ramai orang bangun pagi, dia fikir nak masak apa. Dia fikir nak buat apa. Hari ini kita menjurus. Ada tak keazaman kita yang kita fikir tadi tu, kita letak azam nak buat kebaikan. Nak buat sesuatu, kalau bangun pagi tadi pun fikir nak buat sarapan, nak buat sarapan yang buat anak-anak dan suami bahagia.
Aku nak buat sarapan yang buatkan kami semua dapat bersama, dapat duduk bersama sambil makan, sambil sarapan tadi boleh bergurau senda, menzahirkan, melahirkan, menuai kerasa kebahagiaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak berapa ramai orang bangun tadi rasa tertekan, alah nak buat sarapan pula penat dah, letih lah ini Sabtu patut tidur. Aduh bang, pergi telefon bang, telefon fruit grab food grab kan, telefon abang kan untuk hantar makan dan sebagainya. Subhanallah, berapa ramai tadi kita order makan. Berapa ramai pula ada antara isteri suami yang masak sama-sama kat dapur tadi sebab bangkit mereka ada keazaman nak buat bahagia, nak cipta kebahagiaan, nak menzahirkan kebahagiaan. Sebab tu kita banyak masa lagi ni, insya-Allah sepanjang hari 24 jam kan, kita nak ada azam. Siapa yang nak buat kebaikan hari ni, kata saya, perkataan 4 huruf ni, SAYA ni saja telah menzahirkan pada Allah bahawa kita sebenarnya ada azam nak buat kebaikan. Anda rasa apa? Anda rasa Allah tak mampu bayar kita ke? Hanya SAYA kan, itu masih menjadi rahsia Allah nak bayar kita berapa. Kita tulis tadi SAYA, saya ada azam nak buat kebaikan. Ada azam nak buat kebaikan, tulis saja dapat pahala. Sebab Allah tu maha kaya. Kita hafaz 99 nama Allah. Salah satunya Ya Rahman, salah satunya Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Razak. Allah ni maha kaya. Dia boleh bagi apa saja pada kita, subhanallah. Tapi bodohnya kita, jahilnya kita, kan? Kita tak sandarkan pada Allah, kita tak cari Allah. Kita buat kerana kita, bukan kerana Allah. Tapi kita nak rezeki daripada dia, kita nak dapat nikmat. Tapi bila Allah bagi, kita lupa mensyukuri nikmat. Kita lupa, kita sombong, kita angkuh. Habiskan banyak masa mengumpat, mencaci, mengutuk orang, menghina orang, asyik fikir orang je. Tak nak fikir bagaimana kehidupan kita akhirat nanti. Kalau fikir orang pun, kita fikir bagaimana nak bawa orang untuk dekat dengan Allah. Bukan fikir orang untuk bunuh dia, untuk sakitkan hati dia. Manusia yang memberi kebaikan pada orang lain, Allah hantar lebih banyak kebaikan pada dia. Manusia yang mengeluarkan orang daripada kesulitan, Allah akan keluarkan dia daripada kesulitan. Manusia yang berfikir bagaimana boleh memberi manfaat pada orang lain, Allah akan hantar lebih banyak manfaat untuk diri dia. Subhanallah, sebab tu kita ada suami yang bermasalah, yang tak settle-settle berbelas tahun. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dalam kehidupan kita, ketika kita sihat, ketika kita ada lapang, ketika kita ada kebahagiaan, kita lupa nak bantu orang. Lupa nak fikir tentang nak bantu orang. Lupa nak fikir nak dakwah pada orang. Lupa nak fikir bagaimana boleh tolong orang. Kita ni kerani je. Kita ni kerani, bukan jawatan besar, tapi pahalanya besar. Sebab apa Pak Riz? Kita kerja kerani tapi kita menyusahkan orang. Kita benarkan orang beratur panjang-panjang, sedangkan kita tak ada kat kaunter. Kita tinggalkan kaunter, kita main handphone sekejap. Waktu kerja masuk pukul 2:30 buka kaunter. Kita sulitkan orang, kita susahkan orang. Kemudian kita di lain waktu, di lain ruang, di lain masa, kita tadah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan aku ya Allah. Ya Allah, anak aku macam ni, tolong aku. Apa cerita? Engkau jadi kerani, engkau susahkan orang, kemudian kau tak ada rasa malu, engkau minta petunjuk Allah, engkau minta Allah senangkan kau. Ini contoh. Kita datang, kita nak buat laporan contohnya. Kita dilayan macam tai. Masalah apa? Apa masalah ni? Nampak tak? Orang datang nak minta bantuan kat kita, kita kat kaunter paling depan. Kita herdik orang. Orang datang tu macam menyusahkan kita, kita baru nak relax, nak rehat. Kita marah orang. Engkau tak perasan ke bahawa di satu sudut, satu ruang, engkau minta bantuan Allah. Allah tak kata apa masalah engkau? Tak ada pula. Ketika Allah panggil, kita tak datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih main handphone. Kita kat pejabat, tak apa, filem kita tengok. Waktu zuhur, kita lepak, membawang, kita lepak. Macam-macam benda kita buat. Azan kita gadaikan. Azan kita pinggirkan. Kemudian di satu ruang bila Allah uji masalah, kita minta bantuan. Allah adik kita ke? Allah maki kita ke? Allah caci kita? Di setiap ruang, di saat kita bertaubat pada Allah, Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu hadirnya doa kita. Allah menunggu hadirnya rayuan kita. Allah menunggu hadirnya kedatangan penyesalan, keinsafan pada kita. Nampak tak? Sebab itu kita kena ubah. Ada keazaman setiap hari nak buat kebaikan. Setiap hari ada azam nak memberi manfaat pada orang lain. Setiap hari ada keazaman nak bantu orang. Kita cikgu sekolah, kita mengajar anak murid.
Tak lama lagi 15 bulan sekolah buka, 22 bulan sekolah buka. Alhamdulillah. Cikgu pun mengajar dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh kasih, penuh sayang, penuh rindu. Setiap anak murid tadi bila kita panggah, kita risau. Setiap anak murid yang jawapannya kita bangkah itu menandanya dia tak faham, menandanya dia jahil dalam bab tersebut atau dalam persoalan itu. Kita risau, kita gelisah. Kita bangun tengah malam buat tahajud. Kita minta bantuan Allah. Ya Allah, anak-anak murid aku ya Allah lemah. Tolonglah ya Allah, sepandai aku tak mampu nak beri rezeki pada orang. Walaupun aku guru pakar, walaupun aku guru bidang, walaupun aku ada PhD ya Allah, rezeki tetap engkau punya ya Allah, bukan aku. Aku mohon pada engkau ya Allah, berikan aku kecerdasan minda, berikan aku ilham ya Allah, berikan aku pengetahuan ya Allah untuk bantu ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka bantuan Allah akan sampai. Tak kisahlah kita kelas pertama atau kelas terakhir sekalipun. Yang paling penting, kita nak bantu orang. Kita nak tolong orang. Kita nak buat orang jadi yang terbaik. Mudah-mudahan di ruang-ruang lain, kita perlukan orang lain untuk bantu kita. Dengan izin Allah kita menang. Dengan izin Allah kita berjaya. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat, teman-teman, sharelah video ini. Mudah-mudahan ada mereka yang bangkit nanti. Bangkit dengan kesedaran dan kemauan nak tolong orang lain. Berapa ramai orang yang ada kuasa tapi persisihkan kuasa, menyusahkan orang. Nampak tak? Kita call, nak bagi tahulah tiang TNB ni tak menyala. Tiang tu memberi manfaat pada orang. Dia lupa bahawa tiang itu tadi menyinarkan jalan-jalan yang gelap. Memberi sinar kepada perjalanan orang yang kayu basikal pergi masjid. Orang yang naik motor umur 60 tahun, 70 tahun yang pergi subuh. Mereka dalam kegelapan dengan lampu jalan tadi memudahkan perjalanan mereka. Kita lupa. Kita nampak satu tiang tak ada nilai. Tapi orang nak pergi subuh tadi, nak pergi semayang tadi, waktu maghrib dan juga waktu isyak balik nanti. Mereka perlukan jalan yang terang sebab mereka dah tua. Naik motor pun tak berapa kuat. Tapi jiwa mereka untuk masjid, jiwa mereka untuk agama. Mereka gagahkan, mereka kuatkan. Subhanallah, satu tiang mungkin nilainya kecil bagi anda, mungkin tak ada nilai. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah, satu kita tolong orang walaupun hanya satu tiang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dengar pula ada komplain daripada madrasah. Paip pecah, lampu tak ada, cepat-cepat datang. Sebab madrasah. Sebab madrasah. Ya Allah, nak tolong madrasah. Sebab mudah-mudahan apa yang aku buat, ya Allah, aku ni betulkan paip yang bocor. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah menjadi sebab budak-budak dapat ambil wuduk. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah madrasah dapat kurangkan duit untuk bayar. Sebab paipnya pecah tadi, kosnya membayar kepada syarikat air bertambah-tambah. Aku tolong ya Allah, kalau perbuatan ini kau pandang perbuatannya baik, yang memudahkan kehidupan orang lain, ya Allah, engkau mudahkan perjalanan aku, ya Allah. Engkau berkatilah setiap apa yang aku buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan kalau anda nak kita bicara lebih ganas, lebih aktif, lebih agresif, jangan lupa daftarkan diri anda. Tinggalkan nombor telefon. Tinggalkan nombor telefon untuk bersama Pak Riz. Apa itu Pak Riz? 8 Pak Riz akan berjumpa. Follow Pak Riz dalam bentuk alamanya. Sebelum ni kita jumpa dalam bentuk kita bersama dalam dewan. Tapi kita kali ni kita jumpa di seminar di alam maya. Di internet menggunakan Google Meeting. Google Meeting. Google Meeting. Kita dah lama sangat pakai offline. Google Meeting. Google Meeting. Kita gunakan konsep itu. Kita bersama dengan anda semua dalam seminar hashtag bersama Pak Riz itu. Nama memang kita kekal sampai bila-bila lah. Hashtag bersama Pak Riz. Kalau siapa nak tiru pun berlagu juga pakai nama aku. Macam-macam nama kita perkenalkan, orang suka tiru. Tak apa, kita halalkan. Berfikir tu susah, ambil hak orang tu senang. Tak apa, teruskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So kita buat seminar ni untuk sedarkan orang, nak bangkitkan orang. Kita tak nak jadi hamba yang meminta pada manusia. Kita ni hamba Allah, meminta pada Allah, bukan meminta pada manusia. Hina, terasa kecil hati, terasa hati, macam-macam hati rosak pasal meminta pada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So jom kita ubah menjadi lebih baik. Kita niat hari ini saya nak buat yang terbaik. So tinggalkan nombor telefon. Tinggalkan nombor telefon untuk hadir seminar Pak Riz. Seminar apa tu Pak Riz? Hashtag bersama Pak Riz adalah satu program yang kita buat macam ni live. Harga berapa Pak Riz? RM50. Tak ada kos pengangkutan, tak ada kos dewan, tak ada kos tempat tinggal, tak ada hotel. Ya Allah, mudah, hanya duduk sambil makan ubi kayu, cica dengan sambal, kena air kopi, cantik punya. Seminar sambil duduk makan nasi goreng, makan nasi berani. Aku yang cakap tak boleh makan, tapi kau dengar boleh makan. Okay, fine. Tak ada masalah. Nampak tak? Yang penting kita dapat manfaatkan. Ada orang kata, Pak Riz, saya nak bantu madrasah Pak Riz. Dengan hadirnya kamu dalam seminar ini, secara tak langsung kamu dapat menyumbang pembangunan madrasah Pak Riz, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Inilah tempat dia. Masih sunyi lagi, pelajar belum balik. Alhamdulillah,
kerajaan telah benarkan raja balik. Syukur, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Berbulan-bulan kita berjuang untuk nasib madrasah. Alhamdulillah akhirnya madrasah dibenarkan buka. Kalau anda nak bantu madrasah Pak Riz, anda hadir seminar hashtag bersama Pak Riz. Secara tak langsung kamu boleh bantu madrasah Pak Riz dengan bayaran hanya RM50. Pak Riz, bayaran tu mahal Pak Riz. Maklum dah PKP, saya dah putus kerja, saya dah hilang pendapatan. Anda masih lagi boleh bersama Pak Riz setiap pagi tanpa bayar 1 sen. Inilah live dia, live bersama Pak Riz. Ambil saja apa saja yang bermanfaat. Ambillah apa saja yang memberi keuntungan. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, ambillah, manfaatkanlah. Jangan sekadar dengar. Pak Riz ni banyak follower, tapi bila ada masalah, dia langgar balik. Dia dengar syok, tapi bila ada masalah, dia lupa Allah. Dia lupa nak buat. Dia lupa nak bangkit. Dia lupa nak ada semangat. We all are fighter. Kitalah superhero. We are the real superhero. Nampak tak? Tak perlu pakai spender, tak perlu pakai baju ketat, tak perlu conteng muka, tak perlu pakai baju kat muka. Kita the real hero bila kita boleh bangun tengah-tengah malam sujud pada pencipta kita. That is the real hero. Bila kita ada masalah, kita kembali pada dia. That's the real hero. Bila kita bangun pagi, kita sentiasa niat nak tolong orang. Itu the real hero. Nampak tak? Kalau boleh, kalau mampu, insya-Allah bila kita bantu orang, kita rahsia-rahsiakan. Mudah-mudahan seronok kita bekerja. Kadang-kadang kawan-kawan ni direkrut oleh iblis. Direkrut oleh syaitan laknatullah semua ni. Kan? Dia puji kita mengundung. Dia puji kita seluas lautan. Kita tenggelam, kita lemas dengan dek pujian. Itu yang kita takut. Tak salah bagi tahu orang. Dalam Quran pun Allah bagi tahu tak ada masalah. Kalau kita bersedekah, kita boleh cerita pada orang, tak ada masalah. Tapi kita rujuk pada iman kita. Takut-takut kita ni tak cukup kuat. Kita cerita pada orang dengan niat nak sebarkan agama, dengan niat nak dakwah pada orang, tapi silap-silap kita terlemas dek pujian, terlemas dek kata-kata yang memberi kita rasa kita hebat, kita orang alim, kita ni kaki sedekah, kita ni kaki orang baik. Tu tak nak lah. Kat masjid ni, kat Negeri Melaka ni, semua masjid aku pergi. Akulah yang ambil telekong-telekong basuh tu, akulah. Terbaik engkau. Perkataan terbaik ni takut-takut kita terbalik. Kan? Asalkan buat benda baik, kita cerita orang. Kalau boleh simpan separuh, kan? Sikit kita kongsi sebab nak jadi inspirasi. Yang sebagian besar itu kita simpan. Biar nanti Allah tahu macam mana Allah nak bagi tahu pada khaliak ramai di pada masyar nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan itu menjadi asbab syurga milik kita. Itu menjadi asbab kita ditempatkan ke syurga Allah SWT tanpa hisab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. So siapa-siapa nak sumbang dana pun boleh. Tinggalkan nombor telefon. Boleh tinggal sumbangkan dana ataupun hubungi kita. Kata nak bantu madrasah. Bukan bantu Pak Riz, jangan risau. Bukan bantu Pak Riz. Nak bantu madrasah Pak Riz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Jom kita share lah video ni. Ada soalan? Kita bagi bersoalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan daripada Suzy Comot Suzy. Suzy Comot Suzy. Okey. Assalamualaikum Pak. Nama kau comot sangat dah. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak kejut orang-orang yang dah berumur masih belum mau bangun dari dakapan dunia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan kau dakap dia. Maka engkau akan termasuk dalam golongan mereka-mereka yang bersama dengan orang yang mendakap dunia. Apa yang kita nak buat? Dalam dakwah tak boleh gairah. Dalam dakwah letak Allah. Dalam dakwah mencari redah. Dalam dakwah kena banyak sabar. Dalam dakwah kena banyak sabar. Kalau kita nak dakwah pada mereka yang dah masuk masa kecederaan, yang pada bila-bila masa whistle dibunyikan, maka dekatlah dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Hampirilah dirimu dengan mereka dengan penuh kecintaan. Dekatlah dirimu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu memandang mereka dengan penuh benci. Jangan kamu memandang mereka dengan mengeji. Ini yang biasa berlaku. Nak jadi apa ni? Dah umur 60 main judi. Dah umur 50 masih minum todi. Nampak tak? Apa nak jadi? Dah tua-tua, dah 30 lebih. Dah berhenti. Asyik tayang body. Nampak tak? Yang seorang minum todi. Yang seorang kaki judi. Yang seorang lagi tayang body. Nampak tak? We are not somebody. Kita adalah semua somebody. So, kita manusia biasa banyak buat silap. Bila Allah zahirkan mata kita melihat orang silap, selemah-lemah iman doa. Doakan mereka, bukan mengeji pakai mulut. Doakan mereka, wahai Allah,
Sahabat tu aku kenal, wahai Allah. Daripada muda sampai ketua, ya Allah, dia masih lagi main judi, ya Allah. Berilah dia hidayah, ya Allah. Engkau selamatkan keluarga dia, ya Allah. Ya Allah, engkau zahirkan dalam keluarga dia ada anak-anak yang baik, boleh dakwah pada bapak dia. Ya Allah, aku tak ada kekuatan, tapi aku sayang dia, ya Allah. Aku tak ada kekuatan, ya Allah, tapi aku mengharapkan hidayahmu datang pada dia, ya Allah. Tolonglah dia, ya Allah. Itu adalah kerja kita. Bukan mengeji, nak jadi apa, dah tua nak mati, masih lagi minum toddy. Nampak tak? Dah tua nak mati masih lagi main judi. Itu bukan kerja kita. Nak hina orang, dekat, zahirkan kecintaan kita. Dekat dengan mereka. So bila kita dekat, dengar tuan-tuan, jadi besi magnet. Jadilah besi magnet yang bermanfaat. Nampak tak? Maknanya macam mana? Bila kita dekat dengan Allah, maka kita sudah menjadi besi magnet. Kita boleh tarik orang dekat dengan Allah. Masalah paling besar adalah kita tak bina hubungan dengan Allah tapi asyik mencaci orang. Orang tu tak betul, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Tapi kita dengan Allah banyak yang tak betul, tak diperbetulkan. Kita bina diri kita dengan Allah, hablum minallah dibangunkan dengan baik, bangun tengah-tengah malam. Seorang pendakwah, anda mesti jaga tahajud. Nak dakwahkan orang, anda mesti mantapkan tahajud anda. Mesti jaga tahajud. 13 rakaat, cuba pertahankan. 10 rakaat untuk tahajud, 3 rakaat untuk witir. Itu amalan Nabi SAW. Cuba pertahankan. Nombor 2, sebelum azan subuh, pastikan 2 perkara ini juga dapat dibangkitkan, dibangunkan. Itulah pendakwah. Apa dia? Yang pertama, kena istighfar banyak-banyak sebab itu adalah keinsafan, bertaubat pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah ampunkan aku. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Bertaubat pada Allah. Orang yang bertaubat pada Allah, dia ada akaun yang cantik untuk dakwah pada orang. Subhanallah. Kata guru saya, amalkan dulu kemudian kamu sampaikan. Amalkan dulu kemudian kamu sebarkan. Amalkan dulu kemudian kamu bantu mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian dia macam ni tau sahabat. Kalau belajar sifat, nak pulih orang kena santau, nak pulih orang kena sihir, nak pulih orang kena isteriah, kita kena jaga diri kita dulu. Kita kena ada buat amal untuk perlindungan diri. Bila kita dah buat perlindungan diri, kita bergentap dengan jin. Tak ada mana-mana jin yang harus kita takut. Sebab dia sama macam kita, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka dia besar, dia laju, dia hebat. Tak. Kita adalah makhluk yang terbaik. Kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah kita. So jangan takut pada jin. Jangan takut pada kekuatan mereka. Sebab kita sujud pada yang maha kuat. Bila kita nak bergentap dengan jin, nak pulihkan orang kena santau, nak pulihkan orang kena sihir, nak pulihkan orang kena isteriah, maka kita lindungi diri kita. Buat amalan tertentu yang melindungi diri kita. Dan kita fight. Begitulah caranya bila kita dakwah pada orang. Kita buat perlindungan diri dengan istighfar. Kita buat perlindungan diri dengan banyak baca Al-Quran. Sebelum lawangan azan, baca Al-Quran. Sebab Al-Quran akan datang sebagai pelindungmu, sebagai penguat semangatmu, sebagai teman dan sahabatmu di alam barzah. Sedekahmu, solatmu, apa saja amalan ditolak tepi. Tapi Quran mungkin angkit tak boleh tolak. Quran akan datang sebagai pewira. Quran akan datang sebagai panglima. Quran akan datang sebagai seorang sahabat mempertahankan dirimu. Kalau di alam barzah itu, Quran sudah hampirkan dirinya. Quran sudah mengisyaratkan diri dia sebagai kawanmu. Apalah ada pada dunia. Dia akan bersamamu setiap masa, setiap ruang, setiap perjalanan. Sebab tu orang yang sentiasa baca Quran, bila didakwah orang, orang tenang. Bila dia sentiasa baca Quran, bila didakwah orang, orang rasa selesa. Bila orang sentiasa menghidupkan Quran dalam hidup dia, bila dia tegur orang, orang rasa bahagia, orang rasa sesuatu yang macam nak dengar lagi. Macam nak tahu lagi apa lagi. Sebab orang sentiasa baca Quran, dia tak akan hina orang. Orang baca Quran, dia datang dengan senyuman. Dia datang dengan penuh kasih sayang. Dia datang dengan penuh kecintaan. Sebab tu nak jadi pendakwah, setiap orang boleh sampaikan. Setiap orang boleh sampaikan. Hanya kita nak jadi yang terbaik insya-Allah. So dekat, sentuh dia, cakap baik-baik. Sebab sebenarnya kalau kita nak ajak orang solat, jangan sentuh solat dulu. Bina perhubungan jadi rapat. Bina perhubungan jadi mesra. Bina perhubungan jadi kuat. Kemudian perlahan kita masuk jarum. Benang yang lembik boleh tewaskan jarum. Masuk kat lubang jarum tu walaupun dia lembik. Lembik itu bukan makna tak boleh menguasai yang keras. Boleh faham tak? Ingat peristiwa benang dan jarum. Benang yang lembik boleh masuk dalam jarum. Maka kita yang nampak lembik, tapi kalau kita ada Allah, kita boleh tewaskan yang keras. Kita boleh tundukkan yang keras. Kita boleh kuasai mereka. Maka bila ada benang, setiap benda akan terjahit dengan cantik dan hebat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan. Daripada Puan Lisa Ras. Ya, Puan Lisa.
Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat dan ingatan yang Pak Riz sentiasa beri pada kami yang masih kurang ilmu dan kesedaran tentang kehidupan dunia ini sebenarnya. Kita memang berazam untuk buat kebaikan sesama kita, tapi kadang-kadang ada yang masih ingat kita tak baik juga. Macam mana tu? Terima kasih. Siapa tadi? Lisa Ras. Puan Lisa, bila kita mencontohi Nabi, kita akan nampak jawapan tu. Jawapan tu tak patut peningkan kepala kita. Jawapan tu atau persoalan tu tak sepatutnya merunsingkan kita sebab kita contoh Nabi, kita follow Nabi, kita ekori Nabi dengan rapat. Nabi sepanjang-panjang Nabi dakwah, banyak orang tak suka Nabi. Sampai hari ni orang tak suka Nabi sedangkan mereka tak pernah jumpa. Sampai hari ni mereka khianat dengan perjuangan Nabi, mereka maki hamun mereka. Mereka maki hamun, caci, macam-macam kata yang dihemburkan kepada Nabi. Nampak tak? Mereka yang mengkhianati agama ni, agama Islam, mereka akan setiap masa mengutuk Nabi SAW. Tapi sepanjang hayat Nabi, Nabi taburkan kebaikan walaupun dapat kutukan. So hidup kita bukan bergantung pada orang, hidup kita tak bergantung pada mulut orang, hidup kita tak bergantung pada kata-kata orang, pujian orang tidak kayakan kita, hinaan orang tidak miskinkan kita. Perjalanan kita, kita letak, kita sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan orang kata, kalaupun saya contohnya saya tolong orang miskin, saya tolong contoh saya tolong orang miskin. Ada juga orang miskin yang pukul kita, yang lanyak kita, maki kita. Kita bantu dia. Biarkan. Kita tak mungkin boleh buat semua orang seronok dan bahagia. Kita tolong mereka bukan untuk pujian. Kita tolong mereka bukan untuk dapat pangkat Datuk dan Tan Sri. Kita tolong mereka bukan kerana ijazah dan PhD kita. Kita tolong mereka kerana Allah. Kita tolong mereka kerana kita mencari reda Allah. Kita tolong mereka sebab kita sudah sampai ke satu tahap, kita dapat lazatnya beribadah. Siapa nak saya bagi satu doa. Doa yang pernah dibawa oleh seorang wali Allah bernama Syekh Mutawalli Sya'arawi rahimullah. Siapa nak saya bagi? Tulis nak saya kongsikan. Kita kongsikan satu doa yang dibawa oleh seorang wali Allah kan, supaya kita dapat rasa kenikmatan. Bila kita tolong orang, orang mencemik, orang kutuk, orang maki, biarkan sebab kita dapat rasa lazat. Anda kalau makan McDonald tengah lapar sampai jilat jari kan. Jilat jari itu sunnah. McDonald pandai nampak dia bawa sunnah dalam propaganda bisnes dia sehingga jilat jari. Betul? Jilat jari itu siapa? Kita ikut Nabi, kan? Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa pula kita tuduh McDonald pengotor jilat jari? Saya bila bangunkan sunnah masa zaman-zaman camp dulu, masa saya buat camp kat camp saya, dulu saya ada pusat training sendiri. Bila saya buat ajar pelajar buat sunnah, kadang-kadang ada cikgu ni, bukan cikgu semua cikgu, ada mereka yang saya tak kata jahil, tapi mereka yang tak nak buka minda. Mereka duduk dalam tempurung, dah lama sangat tak nampak. Kalau duduk tempurung pun pakai kaca lah, nampak dunia luar. Mereka kata kotor, hygiene. Saya pernah kena kutuk, kena maki, saya pernah kena sindir just because of dia kata ini perbuatan hygiene. Ya Allah, yang hygiene tu dia jin yang high, kan? Jin yang high jin. Dialah jin yang paling tinggi. Nampak tak? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham? Ada nak saya kongsikan. Syekh Mutawalli Sya'arawi rahimahullah. Nampak tak? Satu doa yang dikongsikan supaya mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita rasa seronok. Ya Allah, kita rasa seronok buat ibadah. Mana ada orang sedekah dia rasa seronok? Ada. Ada orang dia tolong orang dia rasa seronok, gembira. Kan dia senyap je. Dia masuk kedai, ada lebih kurang 20-30 orang kan. Lepas makan je dia pergi kat kaunter, bang kira semua bang, senyap bang, jangan beritahu siapa. Dia seronok. Dalam kereta dia rasa happy. Orang yang makan dia tak tahu siapa yang bayar. Dia rasa happy. Dia rasa happy sebab benda maksiat, buat benda baik. Tapi hari ini, zaman ini, saat ini, ramai orang happy sebab buat maksiat. Puas aku. Mampus ni. Puas aku. Dia puas sebab dia berjaya pengaruh orang untuk benci orang. Dia puas sebab dia dapat pengaruh orang untuk khianat orang. Subhanallah. Kadang-kadang orang tu baik-baik sebab pengaruh dia buat orang jadi dosa. Nampak tak? Subhanallah. Sebab itulah kita nak jadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Kita nak jadi orang yang menjadi asbab kita bawa orang dekat dengan Allah. Kita nak dapat rasa lazat. Jom kita baca sama-sama. Dah banyak orang yang kata nak tak? Okey, kita baca sama-sama. Sambil-sambil itu jangan lupa tinggalkan nombor telefon. Kan kenapa tu Pak Riz? Untuk kita kongsi lebih banyak ilmu.
Tapi Pak Ris tak ada duit. Tak apa, jangan risau. Pergi program aku ni setiap hari. Hari-hari jual baju. Tapi aku hari-hari kongsi sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah pandanglah. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, inilah bekal kita. Bekal kita bersama. Anda hadir dapat pahala. Saya kongsikan sharing. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ni, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diredai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah reda, ilmu yang Allah berkati, kita sama-sama dapat keuntungan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat bergerak bertemu dengan syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita dapat menduduki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh senang hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian-perkongsian kita setiap hari. Jom kita baca doa ni. Allahumma, sebut. Allahumma harimni. Allahumma, perkataan Allahumma tu senang kan? Allahumma, ya Allah. Allahumma harimni, maknanya kita minta Allah haramkan. Kan? Allahumma harimni lazata ma'asyiatik. Allahumma harimni, kita minta Allah haramkan kelazatan ketika buat maksiat. Berapa ramai orang bila buat maksiat dia rasa seronok. Bila dia buat maksiat dia rasa happy. Dia buat maksiat dia rasa gembira. Dia buat maksiat, dia rasa syok. Dia beli nombor ekor, dia harap-harap dapatlah naik nombor tu. Kan? Berjaya. Alhamdulillah menang ekor. Allahumma harimni lazata maksiatik. Warzuqni lazata tu'atik. Allahumma harimni lazata maksiatik. Ya Allah, haramkan aku merasai kenikmatan, kelazatan buat maksiat. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, haramkan aku untuk dapat kelazatan buat maksiat. Berapa ramai kita lawan mak? Tak rasa salah, tak rasa berdosa. Bermakna kita dah sampai ke tahap lazat. Tengok filem, mak panggil. Atik, Takif, Akil. Tengok je video, tengok je handphone main, tak dengar. Maknanya kita dapat rasa lazat main handphone. Ketika kita tengok handphone, main handphone, kita rasa lazat. Bermakna kita sedang buat benda yang haram. Sebab panggilan mak tu wajib kita sambut. Faham ke faham? Kan? Termasuk kita suami isteri. Allahumma harimni lazzata ma'asyatik warzuqni lazzata tu'atik. Maknanya kita nak, ya Allah, berikan aku kelazatan beribadah. Kelazatan ketika ketaatan padamu. Aku taat pada engkau, aku rasa lazat, ya Allah. Aku rasa seronok sangat. Bila kita dengar imam laungkan azan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rasa seronok. Kita rasa bahagia. Sesuatu yang kita tak nak boleh kongsi dengan orang. Macam mana perasaan tu datang? Ya Allah, Allah dah bagi satu kelazatan. Ketika kita memiliki ketaatan pada Allah. Allah. Nampak tak? Engkau nak senang ke dapat? Engkau tak senang ke? Engkau dengar laungan azan kau seronok ke, kau bahagia? Tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melainkan dengar laungan azan Mekah, Madinah. Sedapnya. Kau fikir sedap. Bukan lazat. Bukan rasa nikmat mentaati. Sebab laungan azan tu syariat. Bila jawab tu, kena jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rasa lazat taat perintah Allah. Kita rasa seronok, bahagia. Allahumma harimni lazzatah ma'asyatik warzuqni lazata tu'atik. Ya Allah, haramkan aku merasai kelazatan ketika membuat maksiat. Ya Allah, berikan aku kelazatan, berikan aku rasa seronok, gembira, bahagia bila taat pada engkau, ya Allah. Bangun pagi-pagi seronok ke, lazat ke? Orang yang dah ada hubungan yang rapat dengan Allah, bangun pukul 3.30, pukul 4.30, dia dah dapat rasa lazat. Orang kata engkau tak cukup tidur, engkau boleh ke bangun pagi? Sebab dia dah dapat rasa lazat. Dia dapat rasa nikmat. Cuba bertanya orang kaki bola. Dapat tengok bola lazat, seronok. Beratur 3 jam pun tak ada hal nak beli tiket. Beratur 3, 4, 5 jam pun tak ada hal. Sebab nak rasa lazat tu. Dia dapat rasa nikmat tengok bola. 90 minit bagi dia tak cukup. Kita 9 minit macam nak mati baca Quran. Allahu Akbar. Dah ngantuk. Kalau madrasah, cerita madrasah. Buka je Quran, mata tertutup. Tutup je Quran, mata terbuka. Tu cerita madrasah. Hari Isnin mata tertutup. Hari Selasa masa tertutup.
Hari Rabu mata tertutup, hari Khamis mata tertutup, hari Jumaat mata tertutup, hari Sabtu mata terbuka sedikit, hari Ahad terus terbuka. Sebab hari Sabtu kelas PAU, hari Ahad tak ada kelas, mata terbuka, terlupa nak tidur. Main je. Nampak tak? Itu madrasah. Tak lama lagi kisah sketsa drama madrasah akan kembali. Coming soon. Nampak tak? Cerita madrasah akan masuk ke pawagam kehidupan kita sebentar saja nanti. InsyaAllah 15 dan 22. Cerita madrasah akan mula dipaparkan, akan mula dipersembahkan di panggung-panggung dunia. Kita akan lihat anak-anak madrasah dengan jubah dan serban mereka. Quran di tangan, terlepas perlahan. Tasbih di tangan, terikat di leher. Bukan pakai kat jari, pakai kat leher. Dah jadi rantai. Sebab apa? Sebab seronok, nikmat, kelazatan buat maksiat tu nikmat. Allahumma harimni lazata ma'asyatik, warzuqni lazata tuatik. Mudah-mudahan Allah kirimkan kita kelazatan buat ibadah. Solat duha pagi-pagi, 2 rakaat macam nak gila, tertekan, terkesan. Mak kata buat dah 2 tak? Coti ni PKP kan, anak kat rumah baru kau tahu jadi ustaz. Baru kau tahu jadi ustaz. Bukan main senang ke susah nak didik anak, nak pimpin anak pergi sejadah. Kita ni nak pimpin anak masuk kelas, nak pimpin anak pergi solat, nak pimpin anak buka kitab, nak pimpin anak buka Quran, nak pimpin anak senyap ketika taklim. Banyak nak pimpin, bukan senang. Mak bapak sebulan sekali datang, dia nak apa? Result. Kan? Kata mentor saya, the fast action, the fast result. Kan? Kadang-kadang fast action pun tak dapat result. Nampak tak? Kan? Dia action. Dia action dengan Quran dia 10 juzuk tu. Dia action. Last sekali apa? Result dia lingkup, hancur. Nampak? 1 juzuk pun tak ingat. Dia action. Faham ke? Faham tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah beri kita kemenangan. Takbir. Tak dengar, nampak? Kau terperanjat. Kan? Takbir. Yang ni sikit. Yang dalam gambar-gambar itu buat apa? Duduk. Tengah-tengah bangun kuali, terpelanting kuali, tersangkut kat leher suami. Dah pakai kalimat. Takbir! Allahu Akbar! Allah Maha Besar. Setiap masa jerit kat dalam rumah. Kan? Anak-anak tengah main handphone, anak-anak tengah lepak-lepak, suami kita entah apa ketawa sengsang tengok handphone. Ada tak kena tu. Kita jerit kok-kok daripada dapur. Takbir! Anak macam terperanjat. Lama-lama dia dah, abang. Jawab juga tu kan. Ada pelajar kita. Nampak tak? Lama-lama dia biasa. Ini teknik, tips. Tips. Jangan kata gurau-gurau. Ni bukan gurau, ni benar. Kan? Tengah basuh kereta, yang mak tengah goreng ikan, tiba-tiba kita kat bilik jerit, takbir! Terpelanti ikan pergi kat kereta, kereta pergi kat kuali. Bertukar-tukar. Nampak tak? Itu adalah proses perubahan, proses percubaan. Lama kelamaan, rumah itu sentiasa disemarakkan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah mana yang Allah tak ziarah? Rumah mana yang Allah tak hantar malaikat untuk ziarah? Kalau namanya sentiasa disebut, ya Allah. Kalau selawat Nabi sentiasa dikumandangkan. Kalau selawat Nabi sentiasa dizahirkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Percayalah, tidak akan ada lahirnya anak dadah. Tak akan adanya lahir anak buat maksiat. Tidak akan ada lahirnya anak-anak yang dedah. Subhanallah, percayalah. Kalau rumah kita sentiasa dibangunkan dengan syiar Islam, sentiasa diingatkan Allah, 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 Allah. Jadikan amalan zikir sebagai amalan keluarga kita. InsyaAllah. Soalan seterusnya. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, tinggalkan nombor telefon anda. Terbalik, tunggang terbalik. Tinggalkan nombor telefon anda. Hadir program Pak Riz seminar. Hashtag bersama Pak Riz 8/8. Lama lagi, jangan tangguh sahabat. Katakan kita kata, nak pergilah. Kemudian kita meninggal. Subhanallah, anda dapat pahala seperti orang hadir majlis ilmu. Semua majlis ilmu kita ada azam nak pergi. Subhanallah, sekarang ni kita sedih tahu. Ada banyak majlis ilmu tak dapat dilakukan secara besar-besaran. Tapi kuliah-kuliah masjid kau jangan tak pergi. Hanya kerana tak ada majlis besar-besar, engkau tak pergi majlis kecil. Orang bermula dengan kecil lah, dia jadi besar. Ada seorang tu daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Dia tengok anak kecil tu menangis. Dia tengok anak kecil menangis di depan unggun api. Dia tanya pada anak kecil tu, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku terfikir, inikah kehidupan aku di akhirat nanti? Adakah ini kehidupan aku di akhirat nanti? Dia nampak unggun api yang marak tu, dia menangis. Subhanallah. Biasanya anak kita buat kita nangis. Ini dia menangis. Budak, nampak budak yang dibangunkan dengan Islam, budak yang dibangunkan dan diterbiah dengan agama, insya-Allah dia akan menangis sepanjang masa. Subhanallah, dia tak akan buat mak bapak dia nangis. Sebab itu tolonglah sahabat,
Tolonglah sahabat bangunkan anak dengan Islam. Bangunkan anakmu dengan akidah. Bangunkan anakmu dengan rukun iman, rukun Islam. Bangunkan anakmu kenal diri, kenal pencipta, kenal Nabi. InsyaAllah dia tak akan buat kamu menangis di alam barzah nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kamulah ibu dan ayah yang paling bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Wahai khalifah, kulihat gunggun api ini. Ku terfikir, beginikah hidup aku nanti di akhirat? Dibakar dengan api neraka. Ku fikir, inilah diriku nanti. Wahai anak kecil, kata Khulafa' Ar-Rasyidin, jangan kau risau. Anak-anak kecil tidak menjadi bahan bakar dalam neraka. Anak-anak kecil tidak akan dibakar dalam neraka. Wahai Khulafa' Ar-Rasyidin, wahai Saidina, wahai pemimpin, wahai Syekh, bukankah api yang marak itu datang daripada ranting-ranting yang kecil? Aku takut ranting-ranting kecil itulah aku. Aku takut ranting-ranting kecil, itulah aku. Maka menangis Khulafa' Ar-Rasyidin. Menangis Khalifah. Menangis dia. Subhanallah. Berapa ramai sahabat-sahabat yang anda miliki. Buat anda teringat tentang akhirat. Ingat pesan Pak Riz ni. Berapa ramai sahabat yang masih ada dalam hidup anda. Yang buat anda menangis kerana akhirat anda. Berapa ramai sahabat yang anda miliki. Yang buat anda teringat tentang kematian anda. Berapa ramai sahabat yang masih berbaki. Masih adakah sahabat yang buat anda ingat tentang akhirat? Masih ada sahabatkah dalam list friends anda? Di FB ada friends list, ada list nama di FB. Kamu rasa friends list tu semua adalah orang yang akan senangkan kamu? Tidak. Mereka yang sekadar kawan di alam maya. Kita nak lahirkan kawan-kawan yang menjadi asbab kita ingat Allah, kita ingat Nabi, kita takut kita mati tanpa bekal. Kita nak lahirkan kawan macam tu. Sebab tu hadirkan diri kamu di majlis-majlis ilmu supaya kamu dapat jumpa lebih banyak kawan-kawan yang mencintai Nabi, mencintai Allah, mencintai perjalanan ini untuk kembali sebagai seorang hamba yang ada takwa, ada iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita bagi soalan seterusnya. Daripada Puan Asminda As. Ya, Puan Asminda, apa khabar? Puan Asminda ni adalah follower saya lama dah. Ni tegar ni. Ya. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Saya ada terasa dengan suami dan anak-anak. Saya keluar rumah malam tadi dengan izin suami saya. Sebelum saya keluar rumah, saya pesan pada suami dan anak-anak saya, rasalah perbezaan waktu saya ada dan tak ada. Ini baru sekejap aja saya tak ada. Andainya saya tak ada sampai bila-bila macam mana? Ingat selagi Allah bagi kita nikmat, jangan kita leka. Doakan untuk saya Pak Riz. Puan Asmindar, banyak sabar Puan Asmindar, Allah ada dalam perjalanan anda, Allah ada dalam perjuangan anda, insya-Allah. Kadang-kadang persengketaan, sengketa macam kena je. Aku boleh tajuk dengan kau Puan Asmindar. Puan Asmindar, tajuk hari ni macam kena je pun dengan Puan Asmindar. Puan Asmindar, banyak bersabar tau. Sebab bila kita bersabar, Allah ada bersama kita. Kemenangan akan jadi milik kita. Kalau kita sabar, Allah ada. Itu adalah sumber kekuatan hidup kita. Banyak bersabar. Allah kata bila kita ada masalah, kita kena sabar, kita kena solat. Itu Allah kata dalam Quran. Kena sabar, kena solat. InsyaAllah Puan Asmindar. Kunci untuk keluar daripada masalah ialah sabar dan solat. 2 S. InsyaAllah kita dapat S yang ketiga, itu syurga Allah SWT. Dan yang ketiga, yang keempat, sebelum dapat syurga, kita dapat S, syafaat Nabi. Allah bagi tahu kita, nak keluar daripada masalah, maka kita kena bangunkan 2 S. Formula ni saya cakaplah. Allah kata solat dan juga sabar. Saya jadikan 2 S. Dapat 2 S ni, insya-Allah kita dapat S. S apa? Kita dapat S di alam barzah. Kita dapat senang di alam barzah. Nampak tak? Kita dapat senang di alam barzah. Subhanallah. Kita dapat S di alam barzah, kita dapat sihat di alam barzah. Orang lain kena belasah, berentum, kita dapat S, sihat. Kita dapat senang di alam barzah. Bila kita sabar dengan ujian Allah, bila kita solat, di saat Allah uji kita solat, maka kita dapat senang, kita dapat sihat di alam barzah. Bila alam kita seterusnya di alam akhirat, kita akan dapat syafaat Nabi, sesuatu yang sangat sukar. Nabi nak bagi pada semua, tapi tak semua akan dapat. Nabi nak bagi pada semua umatnya, tapi tidak semua umat Nabi akan dapat. Subhanallah. Kita nak termasuk dalam golongan umat Nabi, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat pengiktirafan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita dah dapat syafaat Nabi, apa yang boleh halang kita ke syurga? Nampak tak? Kita akan dapat syurga. Kita dapat sayang Allah. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Dan paling akhir, S yang paling mahal. Apa dia? C. S-E-E. Melihat Allah. Itu adalah manusia benar-benar bertuah. And that's one is a surprise untuk kita umat Islam yang beriman, yang taat, yang sanggup susah, yang sanggup derita, yang sanggup sakit di dunia yang sekejap ini untuk dapat nikmat yang jauh lebih besar, melihat Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. InsyaAllah Puan Asmindar, kami sentiasa doakan anda. Mudah-mudahan anda kuat, mudah-mudahan anda banyak
anda banyak bersabar kan. Biasalah Puan Asmindar, saya lelaki, saya juga suami, banyak buat silap dalam hidup. Kadang-kadang ni bila isteri tak ada sehari dua, bau padan muka suami, bau dia tahu macam mana susahnya nak buat susu anak, nak jaga anak bukan senang bila isteri tak ada. Kalau isteri ada, tengoklah anak tu, buatlah susu, salinlah pampers, masaklah, buatnya. Bila isteri tak ada, kita kena buat seorang-seorang. Menangis kita. Nasi mentah, kuah cair, ikan angus. Faham ke faham? Penting meraih isteri kita. Allah misal somat wasmat. Kau jangan sombong tau kalau kau ada 2 isteri. Saya tak ada heran Pak Riz. Isteri pertama merajuk anak pergi, isteri kedua kalau dua-dua mengajuk padan muka. Aku harap 2 isteri, 3 isteri tu dia berpakat dah macam cerita Piramdi. Dia pakat kenakan suami dia, bau game over. Smackdown. Soalan daripada Puan Suzy Comot. Ya, Puan Suzy. Pak Riz, macam mana pula nak sedarkan para suami jangan lokek dari segi kewangan dengan isteri? Disebabkan isteri bekerja, apa-apa barang yang isteri rasa sama-sama boleh gunakan, isterilah kena bayar sebab isteri yang bersuara. Tapi suami lokek dengan duit dia sendiri. Alhamdulillah tak dapat suami macam tu. Yang dulu tu suami lagi dahsyat. Tak bagi nafkah sebab dia kata Muhyiddin dah bagi nafkah. Itu lagi dahsyat. Kan? Suami tak bagi nafkah sebab dia kata Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita telah bagi peruntukan yang mana itulah dikira sebagai nafkah. Punya dahsyat ni suami tu. Nampak tak? Suami kira okey lagi lah bagi nafkah. Hanya dia kalau kau minta je. Sebab tu kan orang perempuan dia kena bijak meminta. Dia kena bijak. Datang 8/8 nanti program-program lain kita bincang benda ni. Kena bijak meminta. Kan? Saya bagi tip, satu tip je. Cukup satu tip. Okey, satu tip Kalau nak minta pada suami benda-benda besar, kan? Jangan pergi dengan suami. Pergi dengan mak dia. Kalau dia masih ada mak, pergi dengan mak dia. Kau dengan mak dia. Kau tim baik-baik dengan mak dia, kawan rapat-rapat dengan mak mentua kita, kita keluar sama-sama, bawa kad kredit dia. InsyaAllah dia tak boleh cakap apa. Kita kata mak dia yang nak beli. Mak dia yang nak. Jadi bila mak beli 2. Satu untuk mak, satu untuk menantu mak. Pakai kad kredit suami. Terbaik lah macam tu. Jangan cakap suami tahu, aku cakap senyap. Kan? Jangan cakap suami, senyap. Kan? Kebanyakan follower saya semua perempuan. Lelaki tak dengar ni, biarkan. Nampak? Nanti telefon mak, jom mak, kita pergi shopping mak. Pergi shopping mak. Ada members card, members day mak. Iya ke? Bila? Wah, seminggu lagi mak. Mak jangan risau mak, everything is cover. Mak jangan risau, semuanya ditanggung. Iya ke? Betul mak. Mak bagi mesej. Mak tulis macam ni mak. Mak tulis mesej macam ni kat saya tau. Mak kena tulis Mak kata, okey, mak nak pergi members card pasal saya apa ni. Okey, insya-Allah mak nak pergi sebab mak dah lama tak membeli belah. Mak harap menantu mak dapat bantu mak untuk membeli. Mak tulis macam tu je mak, cukup mak. Nanti saya tahu nak buat. Rupanya mesej tu dia bagi kat suami dia. Bang, abang sanggup ke menghampakan harapan seorang ibu? Abang sanggup ke bang? Kesian mak bang. Puas mak. Mak telefon saya, dia kata ada members card bang, saya pun tak tahu bang. Mak telefon, kepala otak dia. Dia yang telefon mak dia. Ini teknik ni. Nampak tak? Yang cakap suami. Faham tak? InsyaAllah. Nanti aku tahulah cover-cover sikit. Boleh faham tak? Selalu kaitkan dengan mak mentua kita. InsyaAllah. Duit tu senang mengalir kepada kita. InsyaAllah. Bang, macam ni kalau kita beli untuk mak okey tak bang? Beli untuk mak okey tak bang? Beli untuk mak okey tak bang? Kita belilah untuk mak kita. Mak mentua kita. Kita beli sebenarnya untuk kita tahu. Kita beli, kita bagi. Mak, ni mak cantik mak. Mak nak tak mak? Mak nak. Nanti saya beli satu lagi mak. Saya beli satu lagi mak. Faham ke faham? Dengar suami. Saya pun macam tu juga. Banyak silap saya sebagai seorang suami. Banyak kelemahan saya. Banyak silap dalam hidup kita suami. Saya bercakap untuk diri saya. Saya bercakap ibarat cermin yang kena pada saya. Ingat saya bukan bercakap untuk suami-suami orang. Kita sama-sama nak lihat rumah tangga kita semua aman, bahagia. Kita tak nak tengok orang bercerai-berai. Kita tak nak orang bersengketa. Kita tak nak ada lelaki malaun kat luar sana ambil kesempatan di atas keremahan keluarga kita. Kita tak nak kurang hajar lelaki kat luar sana yang tunggu je masa untuk rosakkan rumah tangga kita. Memang ada jenis manusia itu. Mereka telah direkrut oleh iblis laknatullah untuk menghancurkan rumah tangga kita. So kita kuatkan perhubungan kita. Saya nak tengok rumah tangga yang bahagia. So apa kita nak buat ialah kita kena fikir begini sahabat. Apabila anda tidak berkira dengan suami isteri anda tak berkira dengan, percayalah,
Saya meniaga, saya ubah banyak benda ni. Alhamdulillah perniagaan saya terbaik, alhamdulillah pendapatan saya bagus, kan bisnes saya berkembang dengan baik, merasa saya berkembang. Hujan memang ada, tak payah cakap lah. Tapi alhamdulillah berkembang dengan baik. Sebab apa? Sebab salah satu puncanya, salah satu kunci yang saya pakai, pesan guru saya panjang pada anda semua ialah, pertama, jaga hubungan dengan mak ayah, beri mereka dengan sesuatu yang terbaik. Setiap bulan kita bagi mak kita RM500. Apa salah upkan sikit jadi 800-700? Kan, nampak tak? Kita bagi mak kita dengan bayaran yang mahal. Kita bagi mak kita setiap bulan dengan jumlah duit yang lebih besar daripada kebiasaan. Percayalah, bila kamu buat mak kamu bahagia, kamu pasti akan bahagia. Percayalah, bila kamu buat mak kamu bahagia, Allah akan reda ke atas hidup kamu. Kamu akan dapat lebih banyak yang kamu tak perasan. Akhirnya nanti kamu tersedar. Percayalah. Nombor 2, insan yang patut kamu buat bahagia ialah isterimu. Isterimu sakit sepanjang 9 bulan. Dia sakit sepanjang 9 bulan mengandung anakmu. Meneran tu sakit. Engkau nak berak dah 3 hari tak berak, engkau meneran tai pun kau sakit. Kan? Engkau nak teran berak tai tu, engkau teran macam nak gila, minum air makan pisang pasal tai tu. Ini bukan berak tai, ini nak keluarkan anak engkau. Sakit seksa. Sampai berapa banyak lelaki duduk dalam bilik bersalin, dia yang pingsan. Dia yang pingsan. Bangun-bangun tengok anak dah lahir. Nampak tak? Isteri kita berulang-ulang kali kesakitan itu melandai diri dia. Raih apalah ada pada duit yang kita sumbang sedikit untuk membuat dia bahagia. Bila dia bahagia, rumah tangga kita bahagia. Percayalah, kunci ada pada kita sebenarnya. Buatlah isterimu bahagia, maka kamu akan jadi bahagia. Bawa anak-anak keluar makan. Keluar duit untuk bagi makan. Buat mereka selesa, buat mereka bahagia. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Dan kita akan jadi bahagia. Keluarga kita akan jadi bahagia. Buat mereka happy. Subhanallah. Tapi isteri jangan ambil kesempatan. Cetak air kau minta. Janganlah. Kan? Cetak air kau minta, suamimu botak. Tiap-tiap kamu minta, isteri suamimu botak. Takut-takut hubungan jadi retak. Faham ke faham? Mintalah sepatutnya. Mintalah seadanya. Mintalah apa yang patut kamu minta. Kan? Dan suami, jangan berkira sangat. InsyaAllah rezeki kamu banyak. Percayalah, Allah jamin rezekimu. Seperti mana kami di madrasah, Allah jamin rezeki kami. Di atas kertas, kami memang tak mampu nak bangunkan sebuah madrasah dengan kosnya lebih 30,000 setiap bulan. Tetapi, bila Allah jamin, benda kecil, benda susah jadi bila Allah jamin, bila Allah sayang, bila Allah nak, benda susah jadi senang, benda gelap jadi terang. Nampak tak? Yang mustahil tidak jadi yang mustahil. Subhanallah. Sebab itu kembali kepada perjalanan agamamu. Buat ramai orang bahagia. Buat orang gembira. InsyaAllah Allah akan buat kamu bahagia. Kamu akan dapat bahagia tu. InsyaAllah. Okey, dah genap 1 jam. Boleh kita undur diri. Dapatkan nombor telefon ni. Tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang saya kasihi. Anda setia bersama Pak Riz. So, tinggalkan nombor telefon untuk bersama Pak Riz pada 888. Setiap hari anda boleh bersama. Tak payah bayar 1 sen pun. Tapi program berbayar ni mestilah lain. Kita menjurus kepada perkara-perkara yang lebih dalam. Kita pergi ke akar, insya-Allah. Tapi jangan risau. Jangan tak ada duit. Jangan risau. Perlahan Pak Riz kongsikan. Ada banyak benda kita kongsikan, insya-Allah. Selama ni kenapa kita buat maksiat? Sebab kita dapat rasa nikmat buat maksiat. Tak dapat rasa nikmat taat pada Allah. Dah bagi pun ilmu. Dah dapat pun formula. Amalkanlah, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan buat ketaatan pada Allah. InsyaAllah. Besok kita kupas lagi. Kita kupas. Dah boleh? InsyaAllah. Ada soalan? Kita pergi bersoalan. InsyaAllah. Kita pergi bersoalan. InsyaAllah. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon. InsyaAllah. Kan? Soalan daripada pesanan messenger. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Ya. Kenapa hati saya masih tak melupakan apa-apa yang dikatakan oleh orang kepada diri saya? Saya sabar je, tapi hati saya tak dapat melupakan. Kadang-kadang rasa nak nangis sorang-sorang. Tak ada guna saya nak kongsi masalah ke siapa. Benda yang dikata betul-betul menikam hati saya. Saya rasa tak boleh lupa sampai mati, Pak Riz. Bila anda lalui proses macam tu, sahabat, anda adalah soalan terakhir yang saya sampaikan, yang saya jawab. Bila anda berhadapan dengan masalah dendam, anda berhadapan dengan ketenangan yang tak pernah capai, tak pernah digapai, itu masalah hati. Anda ada masalah hati. Nak basuh hati yang kotor, sahabat, bangun tahajud. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya dah banyak kali kongsi. Saya ada madrasah. Madrasah sepatutnya tempat yang membahagiakan, kan? Madrasah kita bantu anak-anak orang yang tak kenal huruf, akhirnya jadi hafiz. Kita bantu anak-anak orang yang tak tahu mandi wajib, akhirnya bukan sekadar mandi wajib, dia boleh mandikan jenazah bapak dia. Ya, sungguh-sungguh. Bukan gurau. Daripada seorang anak yang masuk madrasah mandi wajib pun tak tahu,
Tapi kita bangun tarbiyah, didik dan bimbing mereka hafiz 30 juzuk dan mereka boleh mandikan jenazah bapak di akhir ni. Mandikan jenazah datuk nenek dia. Subhanallah. Tapi itu pun kita kena maki. Kita kena lelong akhlak kita. Kita kena caci, kita kena santau, kena sihir, kena buat, kena macam-macam. Tapi kenapa kita teruskan perjalanan ni? Sebab hidup kita tidak bergantung pada apa orang buat pada kita. Kalau orang khianat kita, zalim kita, kita serahkan diri kita pada Allah. Nampak tak? Bila kita jaga tahajud sahabat, malam-malam bangun menangis puas-puas kerana Allah. Bukan menangis kerana manusia. Menangis puas-puas, ya Allah, banyak orang zalim aku, banyak orang khianat aku. Ya Allah, susahnya bantu anak orang. Tapi ini yang aku dapat. Mereka hina aku, ya Allah. Mereka caci maki aku di WhatsApp. Mereka kutuk aku, mereka cari salah aku, mereka cari kurang aku, ya Allah. Ya Allah, kekuatan aku hanya pada Engkau, ya Allah. Maka aku cari Engkau yang maha kuat, ya Allah. Mudah-mudahan aku diberi kekuatan asbab Kau ada kekuatan, maka Kau anugerahkan aku kekuatan untuk aku hadapi. Bukan untuk aku bunuh orang, bukan untuk aku fitnah orang, bukan untuk aku balas dendam, ya Allah. Supaya aku diberi kekuatan untuk mengampunkan dosa orang. Aku diberi kekuatan untuk mendoakan orang yang khianat aku, menzalimi aku. Aku diberi kekuatan untuk dakwah pada orang. Aku diberi kekuatan untuk beribadah padamu, wahai Allah. Minta pada Allah. Satu sahabat saya yang tanya soalan tadi tu, mudah-mudahan anda ada dalam live tadi. Dalam live ini sampai sekarang. Maka amalkan zikir yang Nabi ajar. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini satu zikir yang sangat mahal. Satu doa yang sangat mahal, sahabat. Amalkan, sebab kita manusia biasa penuh karat. Susah nak ampunkan kata-kata orang. Kadang-kadang orang fitnah kita ni sakit. Masyarakat percaya fitnah dia. Tapi sahabat, bagaimana Allah nak angkat darjatmu? Bagaimana Allah nak angkat makammu? Ada orang Allah angkat darjat dan makamnya dalam keadaan Allah beri dia sakit. Terlantar stroke dia. Nampak tak? Sebab Allah nak ampunkan dosa-dosa besar yang dia buat. Allah nak ampunkan dosa-dosa yang dahsyat dia buat. Allah bagi dia koma dan dia sabar. Allah angkat martabat dia. Anda mungkin tak faham. Mungkin anda tak sakit seperti itu. Anda tak kena stroke. Anda tidak koma. Anda tidak dalam keadaan seperti itu. Tapi Allah hantar manusia yang buat anda sakit. Maka anda lakukan perkara sama. Sabar kembali pada Allah. Pak Ali cakap senang. Tak aku lari macam kau juga. Sama je. Apa benda yang saya tak kena? Apa benda yang tak kena? Pernah satu ketika, saya ada pekerja. Kan, pekerja saya khianat saya. Kan, burukkan nama saya di banyak syarikat sekolah. Saya tak boleh masuk banyak sekolah. Tapi saya boleh bertahan sampai hari ini. Sebab saya ada Allah. Rezeki saya bukan cikgu bagi. Rezeki saya bukan pensyarah bagi. Rezeki saya bukan CEO bagi. Rezeki saya bukan pengurus bagi. Rezeki saya bukan toke-toke bagi. Rezeki saya bukan PM bagi. Rezeki saya bukan menteri bagi. Rezeki saya bukan YB bagi. Rezeki saya Allah bagi. Yakin pada Allah. Tentu Allah zahirkan ramai orang yang sayang dan kasih kat kita. InsyaAllah. Pegang prinsip itu. Nampak tak? Prinsip yang paling mudah. Orang benci kita, kita balas dengan sayang. Orang benci kita, jangan balas benci. Orang khianat kita, jangan balas khianat. Orang kutuk kita, jangan balas kutuk. Orang caci kita, jangan balas caci. InsyaAllah kamu akan menang di akhirat. Dunia ni hanya sebentar. Berapa lama boleh hidup? Mungkin hari ini Pak Ri bicara, besok Pak Ri dah tak ada dah. Mungkin hari ini Pak Ri bercakap, mungkin Sabtu minggu depan Pak Ri tak ada dah. Nampak tak? Alangkah bertuahnya kita tinggalkan kebaikan dalam hidup. Alangkah bertuahnya kita kabarkan yang baik. Subhanallah, itulah kehidupan. Maka kata Ibnu Mas'ud, nak dapat tenang, hadirkan diri kamu majlis-majlis ilmu. Dengar ayat-ayat Allah, baca Al-Quran. Itulah ketenangan paling tinggi. Subhanallah, mudah-mudahan kita dapat. Jangan lupa, tinggalkan nombor telefon untuk dana apa boleh. Anda kata nak bantu madrasah Pak Riz lah. Tanpa bantuan dan sumbangan anda semua, mungkin Pak Riz akan lebih sukar. Tapi teruskan perjalanan, tak apa. Kan? InsyaAllah, doa anda pun cukup besar bagi Pak Riz. InsyaAllah. Kan? Sahabat-sahabat, jangan benarkan sama sekali agama ni jadi sampah. Agama ni jadi hina, agama ni jadi busuk. Kitalah yang menjadikan agama ini jadi sampah. Kita yang menjadikan agama ni busuk. Sampai ke tahap orang-orang madrasah terpaksa bawa tabung ke Ulu Kile minta sedekah. Sedih saya tengok. Nampak tak? Allah kirimkan saya sedikit kepandaian bercakap. Maka saya manfaatkan kepandaian untuk berdakwah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dekat dengan saya, yang faham perjuangan ini, bantulah madrasah. Bukan Pak Riz nak beli kapal terbang helikopter. Pak Riz nak bangunkan madrasah. Mudah-mudahan madrasah yang berkembang dengan baik ini menjadi asbab, menjadi saksi di hadapan Allah. Kamu adalah sebahagian daripada pendermanya, penyumbangnya. Pak Riz, jangan cakap orang Pak Riz saya sumbang kali RM5 je. Sahabat, RM5 itu besar. RM5 itu besar berbanding orang 1 sen pun tak bagi. Nampak tak? Tapi RM5 itu lebih bernilai daripada orang yang ada peluang tapi tak rebut peluang. Kan? Ada orang doa pun tak nak.
Kalau kita tak ada duit 1 sen pun tak apa, doakan. Bukan madrasah Pak Ali saja, madrasah seluruh Malaysia. Kita nak madrasah berada di tingkat yang atas. Dengar tak berita tadi? Dengar tak berita semalam? Seorang ketua pengarah immigration kan ditangkap kerana menjadi dalang kepada sedikit kedatangan buruh asing. Harapkan pagar makan padi. Nampak tak? Harapkan pagar. Bangsa kita sendiri, orang kita sendiri khianat pada negara. Anak cucu kita nanti terabai, terpinggir kerana sikap-sikap kurang hajar, mangkuk-mangkuk macam ni. Pengkhianat negara. Nampak tak? Pengkhianat. Mereka datang daripada mana? Nak tanya sikit. Mereka datang daripada mana? Mereka datang dari sekolah-sekolah terbaik di Malaysia. Kan? Tak tutup je sekolah tu. Tutuplah sekolah tu. Kalau madrasah, orang ustaz buat silap sikit. Kalau orang buat silap, tutup madrasah. Nampak tak? Maka ini tanggungjawab kita bersama untuk memperkasakan madrasah seluruh Malaysia agar mampu lahirkan pelajar-pelajar hafiz yang nantinya ambil SPM, masuk universiti luar negara, dalam negara, menjawab jawatan-jawatan besar. InsyaAllah. Jangan ambil rasuah, tidak perlu di dada. Sebab kami dah semat dalam dada kami, dalam hati kami. Takut pada Allah. Nampak tak? Kami tak perlukan rencana. No rasuah. Nampak tak? Kami tak perlu rencana untuk adil dan integriti. Kami tak perlukan rencana untuk ingatkan kami untuk adil, untuk tolak rasuah. Sebab daripada kecil kami berada kat madrasah, kami dah diterbiah takut azab Allah, dekat dengan perintah Allah, ajak orang kebaikan. Kami tak perlu rencana yang disematkan di dada. Kami telah masukkan ayat-ayat Allah di dalam dada kami, dalam diri kami. Itulah madrasah. Itulah perjuangan madrasah. Sebab itulah support perjuangan madrasah. Mudah-mudahan madrasah di Malaysia setanding dengan SBP yang ada di Malaysia. Maka kita lahirkan mereka-mereka yang hafiz 30 juzuk, kemudian ambil SPM 10, 8, 7A. Wartawan, bila SPM diumumkan, engkau pergi madrasah-madrasah, engkau kontak pertubuhan-pertubuhan madrasah, tanya ada tak anak-anak madrasah yang ambil SPM kemudiannya dapat 10A, 8A. Tahun depan anak saya masuk. InsyaAllah tahun 2021 atau 2022 anak saya akan masuk. InsyaAllah kita nak fight kan, untuk kita julang madrasah di tempat yang paling hebat. Kita nak lahirkan saintis, nak lahirkan engineer, nak lahirkan pilot. Datang asal usulnya madrasah, pondok yang orang pandang rendah, orang pandang macam sampah. InsyaAllah kita angkat. Kalau dulu orang masuk madrasah sebab anak dia bodoh, anak dia tak pandai, bercerai-berai, lari sana lari sini. Hari ini kita nak orang masuk madrasah sebab anak dia pandai. Dia dapat 5A UPSR, dia masuk madrasah dulu, celup kat madrasah dulu, belajar 5 tahun, 6 tahun, 30 juzuk, mantap juzuk dia, ambil SPM 10A. Dah biasa berlaku. Wartawan kejar cerita ni, paparkan di akbar di muka surat pertama. Anak tahfiz 10 juzuk, anak tahfiz 8 juzuk, belajar 6 bulan, belajar 7 bulan. Tapi dapat semua A. Ini yang kita nak paparkan. Sebab mereka kedua sana, mereka contoh terbaik. Bukan sekadar pandai, tapi mereka dapat semua A. Kita nak syarikat-syarikat. Kalau pemain bola sepak, apa nama budak tu, Lokman, bergebut-gebut orang nak. Sebab mereka, Lokman dan juga beberapa pemain-pemain cilik, 15, 14 tahun, 16 tahun, mereka adalah harapan negara. Engkau lupa nak pandang budak madrasah yang umur 12, 13, 14, 15 tahun ni. Mereka harapan negara untuk hapuskan rasuah, menghapuskan pecah amanah. Inilah dia harapan negara yang nantinya 8-10 tahun akan datang. Kita mesti ada perancangan, tuan-tuan dan perempuan. Kita mesti ada perancangan strategi, tuan-tuan dan perempuan. Saya nak lahirkan anak-anak yang boleh pimpin negara. Anda kena ada perancangan macam tu. Saya nak anak saya jadi seorang doktor. Doktor yang akan mengubah senario kepercayaan kepada bidang perubatan. Bahawa doktor bukan sekadar pandai untuk enjit orang, bedah orang, tapi doktor juga pandai untuk bangunkan khasiat orang, bangunkan jati diri orang, bangunkan agama dalam kalangan pesakit-pesakit dia. Itu kita nak buat. Kita nak jurutera. Kita nak bandar-bandar Islam terbangun, terbina, yang boleh diduduki oleh siapa-siapa pun, tak kira agama. Tapi ini bandar dibangunkan oleh umat Islam. Subhanallah, kita nak siapa tu? Kita nak engineernya, juruteranya. Kita nak arkiteknya. Kita nak mereka-mereka yang berasal daripada madrasah. Hafiz 30 juzuk, belajar kitab 6-7 tahun. Kemudian menjadi orang-orang hebat. Kita dipimpin bukan sekadar imamnya 30 juzuk. Bukan sekadar imamnya budak pondok. Tapi kita nak imam yang lebih. Imam dalam bidang kejuruteraan. Imam dalam bidang medical. Imam dalam bidang politik. Imam dalam bidang ekonomi. Dia pimpin oleh orang-orang agama. Ini perjuangan kita. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya percaya kita akan berada di tempat itu. Maka supportlah
support bukan madrasah Pak Aris je, support seluruh madrasah. Dan kita harap semua ustaz-ustaz mempunyai cita-cita yang besar. Kita bukan sekadar nak lahirkan. Saya dah pesan pada sahabat-sahabat saya, jangan berdiri dan berlari di pentas sendiri, sedangkan pentas itu kita kongsi bersama. Jangan berbangga lahirkan anak-anak madrasah kamu, hantar ke Yaman, sedangkan peluang itu boleh dikongsi dengan banyak madrasah. Anda mungkin belajar di Yaman, anda ada track pergi ke Yaman, anda tolong madrasah-madrasah lain yang tak ada track itu, tolong mereka agar lebih ramai pelajar pergi ke Yaman. Anda ada track pergi ke Madinah, anda ada track pergi ke Mekah, anda ada track pergi ke Mesir, bantu madrasah-madrasah lain yang dalam kekusutan. Mereka bukan orang macam saya bukan orang pondok. Kan? Sukarnya. Kan? Sukar, tapi bila dekat betul dengan Allah, minta bantuan Allah, Allah akan hantar para habaib yang membantu kita. Tunjukkan track. InsyaAllah kita akan menang. Kita akan menang. We all are fighter. We must fight to the end. Kita pejuang-pejuang Islam, kita mesti berjuang. Kita bukan nak anugerah, kita bukan nak pangkat, kita nak kemenangan akhirat kita. Kita nak balik sebagai orang yang Allah kasih, orang yang Allah sayang. Penduduk langit menunggu kedatangan kita. Roh kita akan diangkat merentasi langit pertama, langit kedua dan seterusnya. Disambut dengan penuh gilang gemilang. Dunia kita tak ada permadani. Dunia kita tak ada kompang untuk kita. Tidak ada bunga manggar menanti kita. Jangan risau, jangan bimbang. Kita orang yang berjuang untuk agama. Kita tak perlu tu semua. Kita nak roh kita diangkat ke langit, disambut dengan penuh kecintaan, kemesraan. Mereka sedang menanti-nanti kedatangan kita. Tolong hidupkan agama. Tolong perjuangkan agama ni. Tolong mempertahankan agama ni. Ini perjuangan kita bersama. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil saja. Pak Aris undur diri. InsyaAllah. Jaga diri baik. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon. 888 kita jumpa. Tapi sebelum tu, setiap hari kita akan jumpa. Doakan Pak Aris sihat. Pak Aris doakan anda semua sihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terbaik. Bye.